Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji minda bagi tajuk penyelesaian masalah melibatkan wang. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 135. Kita akan sama-sama menjawab soalan 9D hingga F. Soalan D, kita baca ayat ini dulu. Maklumat di atas menunjukkan promosi pertandingan permainan golf. Ada dua promosi kat sini. Pertama, Tropical Golf dan Resort. Sama. Yang pertama, ahli. Iaitu di rebate lebih RM100 dengan perbelanjaan minimum RM1,000. Kemudian ada 20% diskaun. Manakala bukan ahli ataupun bukan ahli kelab, rebate RM50 dengan perbelanjaan minimum RM1,000, yang mana diskaunnya 10%. Ini untuk bukan ahli. Puan Sharifah ahli kelab golf. Maksudnya Puan Sharifah ni dia ahli kelab golf, manakala Puan Golf pula bukan ahli. Dia akan gunakan kad satu lagi ni. Jadi masing-masing berbelanja RM1,000. Selepas mendapat rebate, mereka juga mendapat diskaun. Mereka dapat diskaun. Hitung beza bayaran yang dibuat oleh mereka. Maksud berbeza kat sini ialah operasi tolak. Kita fahamkan ayat ni, dia kata selepas mendapat rebate, mereka akan mendapat diskaun. Jadi kita kira dulu bayaran selepas ditolak rebate, kemudian kita kira pula diskaun. Jadi kita selesaikan satu persatu. Kita selesaikan dulu Puan Sharifah, dia ialah ahli kelab. Jadi kita tulis dulu Puan Sharifah. Kita buat dalam kurungan, ni ialah ahli kelab. Kita kira berapakah bayaran yang dikenakan. Jadi pertama sekali kita tolak rebate. Jadi dia belanja RM1,000, maka kita akan dapat rebate RM100. Rebate ni macam diskaun, tapi diberi dalam bentuk wang kat sini. Jadi kita tolak dahulu. Jadi kita buat RM1,000. Kita akan tolak RM100 kerana Puan Sharifah ini ialah ahli. Jadi ahli kelab akan dapat rebate RM100. Jadi kita tolak 100. Kemudian kita tolak sifar tolak sifar. Sifar tolak sifar. Sifar tolak 1 tak boleh, pinjam jadi 10, 1 jadi sifar. 10 tolak 1, 9. Jadi inilah dia bayaran yang dikenakan kepada Puan Sharifah, iaitu RM900. Kemudian ada 20% diskaun. Jadi kita perlu kira nilai diskaun ini, iaitu 20%. Jadi untuk mengira diskaun, kita akan ambil 20%. Kita akan darabkan dengan jumlah bayarannya RM900. Ini langkah pertama. Seterusnya kita tukarkan 20% ini kepada bentuk pecahan. Jadi 20/100. Dan nilai ini akan kita darabkan dengan RM900. Seterusnya kita akan permudahkan. Kita tengok ni ada dua sifar, kita
potong satu persatu. Dan seterusnya 20 ni kita akan darabkan dengan 9. Jadi kita buat 20 darab 9. Sifar kali 9 sifar, 2 kali 9 18. Ini bermakna diskaun yang diberi kepada Puan Sharifah iaitu RM180. Okay, jadi berapakah yang perlu dibayar oleh Puan Sharifah? Jadi kita akan ambil satu lagi bentuk lazim iaitu RM900. Kita akan tolak RM180. 900 kita akan tolak diskaun pula 20%. Okay, so dapat nilainya iaitu sifar tolak sifar, sifar tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 10, 9 jadi 8, 10 tolak 8 2, 8 tolak 1 7. Okay, jadi inilah dia bayaran yang dikenakan kepada Puan Sharifah iaitu sebanyak RM720 kerana Puan Sharifah ini seorang ahli kelab. Okay. Manakala kita akan buat seterusnya untuk Puan Goh yang mana dia ialah bukan ahli kelab di muka surat yang di sebelah. Okay. Sekarang kita akan kira pula Puan Goh. Jadi kita tulis Puan Goh. Puan Goh ini ialah bukan ahli kelab. Pertama sekali kita tolak dulu rebate. Ayat kat sini minimum RM1,000 akan diberi rebate sebanyak RM50. Jadi kita tengok soalan yang pertama tadi, Puan Sharifah kita tolak RM1,000 dengan 100 sebab ni ahli kelab. Kalau bukan ahli kelab, kita akan tolak RM50. Jadi kita tulis RM 1,000 kita tolak RM50. Sifar tolak sifar, sifar tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 10, sifar jadi 9, 1 jadi sifar. 10 tolak 5, 5, kemudian 9. Okey, jadi kita tulis RM. Jadi inilah dia bayaran untuk Puan Goh RM950. Kemudian ada 10% diskaun, maka kita akan kira 10% kita akan darabkan dengan RM950. Okey. Cikgu rapatkan sikit. Okay, langkah seterusnya kita akan tukarkan 10% kepada pecahan iaitu 10/100. Kita akan darabkan dengan bayarannya RM950. Ini sebelum diskaun. Okay, sekarang kita pemudahkan. Ada satu sifar kita boleh potong. Kemudian atas bawah juga kita boleh potong. Tengok atas bawah cikgu pangkahkan, kiri kanan kita satukan. Yang penting sepasang. Okey. Jadi 1 akan darab 95, sudah pasti akan dapat 95 juga. Kerana nombor yang darab 1 dia akan jadi nombor juga. Okey. Jadi 95 darab 1 sudah pasti nombor tu juga. Okay, jadi inilah dia diskaun 10% iaitu RM95. Okay, kemudian kita nak tahu pula bayaran yang perlu dibayar. Okay, kita tolakkan harga bayaran ni dengan diskaun. Okay. Jadi kita buat satu lagi. Kita buat RM
950. Kita akan tolak RM95. Kita dapat nilai dia sifar tolak 5 tak boleh pinjam jadi 10, 5 jadi 4. 10 tolak 5, 5. 4 tolak 9 tak boleh pinjam jadi 14, 9 jadi 8. 14 tolak 9, kita dapat 5. Kemudian 8 kekal. Okay, jadi inilah dia bayaran yang dikenakan kepada Puan Goh, iaitu RM855. Okay, sekarang soalan nak beza. Bila beza ini maksudnya operasi tolak. Jadi kita tengok siapa yang banyak. Okay, Puan Syarifah ni RM730. Manakala Puan Goh RM855. Jadi kita akan ambil Puan Goh dululah. Dia lebih besar. Okay. Jadi kita buat RM855. Kita akan tolak RM720. Jadi bezanya ialah 5 tolak sifar 5, 5 tolak 2 3, 8 tolak 7 1. Okay, nilainya ialah RM135. Inilah dia beza bayaran yang dibuat oleh mereka, iaitu Puan Goh dan juga Puan Syarifah. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan E. Maklumat di sebelah menunjukkan promosi di kedai roti sedap. Ini maklumat dia, iaitu ada roti 3 jenis, kemudian diberi diskaun 30% selepas 8 PM. Maksudnya, kalau beli selepas pukul 8 diberi diskaun 30%. Okay, kita sambung. Huli ke kedai itu pada pukul 8.30 malam. Okey, tengok sini. 8.30 malam ialah selepas pukul 8 malam. Ini bermakna Huli mendapat diskaun sebanyak 30%. Okey, dia ada RM10. Adakah wangnya mencukupi? Okay, soalan ni tanya adakah mencukupi untuk membeli ketiga-tiga barang makanan itu. Ketiga-tiga makanan itu. Okay, jadi langkah pertama, kita perlu tahu dulu jumlah harga barang untuk tiga ni. Tiga roti ni, pertama sekali kita tambah. Okay, kita tambah. Jadi wang RM10 ni kita biarkan dulu, kita tengok pengiraan dia. Adakah cukup atau tidak. Okay. Jadi macam cikgu cakap tadi, kita tambah dulu harga roti ni. Kita buat RM2.50. Kemudian ada RM4.50 dan RM8. Jadi kita tambah. Okay, memang kita tengok sini nilai dia lebih daripada RM10. Dia ada RM10. Okey, kita tengok dulu. Sebab dia nak beli tiga-tiga barang ni, tiga-tiga roti ni. 5 tambah 5 tambah sifar dapat 10. 8 ni kita tambah 2 jadi 10. 10 tambah 4, 14 tambah 1, 15. Okay, jadi inilah dia harga untuk 3 roti, iaitu RM15. Tetapi Huli beli pukul 8.30 malam. Ini bermakna Huli mendapat diskaun 30%. Jadi langkah kedua, kita kira pula nilai diskaun 30% itu berapa.
Jadi 30% akan kita kali dengan, okey, sebelum ni cikgu cakap, kalau kita kali wang ada ringgit dan sen ni, kita jadikan dalam bentuk sen. Jadi maksud dia ialah 1,500 sen. Okey. Cikgu jadikan sen dulu, okey. Okay, jadi seterusnya kita tukarkan 30% kepada pecahan, iaitu 30/100. Kita darabkan dengan 1,500 sen. Okay, mungkin ada orang tanya, cikgu RM15 kenapa tukar sen? Okay, kerana untuk cikgu pemudahkan, tengok ni ada dua sifar yang kita boleh pemudahkan, kita potong. Tujuan dia untuk kita darab senang. Okay? Jadi kita akan darabkan 30 dengan 15. Okay, bila 30 darab 15, kita cuma ambil 15 darab 3 sahaja. Okay? Jadi kita buat 15 darab 3, nanti tambah sifar dekat belakang. Sebab dia 30 sini, kita tambah sifar ni. Jadi 5 kali 3, 15. 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Okay, ini bermakna jawapan dia ialah 450 sen. Jadi kita tukar dalam bentuk RM tanpa wang, dia jadi, kita letak saja 2 ni. Maksudnya kita gerak 1, 2. Jadi kita dapat nilainya, nilai diskonnya ialah RM4.50 sen. Okay, tadi harga RM15, kemudian kita kira diskaun RM4.50 sen. Jadi kita akan tolakkan. Okay? Kita tolak RM15 dengan RM4.50 sen. Jadi kita tulis sekali lagi. RM RM15. Okey, ini sepatutnya harga dia tadi kita kira kan, tapi ada diskaun RM4.50 sen. Jadi kita akan tolak nilai diskaun ni. Kita tolak. Sifar tolak sifar. Oh, ni tolak. Sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak 5 tak boleh. Pinjam jadi 10. 5 jadi 4. 10 tolak 5, 5. 4 tolak 4. Sifar. Kemudian 1. Jadi inilah dia harga yang perlu dibayar oleh Huli, iaitu RM10.50. Okay, tetapi wang yang Huli ada ialah RM10. Jadi soalan tanya, adakah wangnya mencukupi? Okay, jadi jawapannya ialah tidak mencukupi. Okay? Kita tulis ni, wang Huli tidak mencukupi. Okay? Kerana apa? Kerana yang kita kira tadi nilai dia RM10.50. Okay? Jadi jalan kiranya nilai dia, okay, cikgu dah tunjukkan. Okay, kita letakkan, ini jawapan terakhir. Okay? Jawapan dia wang dia tak mencukupi. Okay? Kerana RM10.50. Okay? Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan F. Farah membayar RM50 bersama-sama 2 keping voucher kepada juru wang. Okey. Ini kata kunci Farah dia dibayar RM50 dengan 2 keping voucher untuk membeli tas tangan berharga RM120. Juru wang mengembalikan, maksud mengembalikan tu dia pulangkan RM10 kepada Farah. Soalan dia, nyatakan nilai yang mungkin, nilai ni maksud harga, yang mungkin bagi setiap keping voucher itu. Okay. Jadi kita kena tukar ayat ni kepada ayat matematik. Okay. Jadi kita tengok daripada atas,
Farah membayar RM50. Jadi kita tulis RM RM50. Kemudian bersama-sama dua voucher yang kita tidak ketahui. Jadi cikgu lukis ruang kosong, petak kosong. Itu ialah kita namakan sebagai voucher. Ini voucher pertama. Kemudian ada tambah lagi satu lagi voucher. Kepada jururuang apabila membeli tas tangan berharga RM120. Jadi dia beli barang ni kemudian berharga RM120. Jadi kita buat harganya RM120. Kita lihat kat sini, juruwang mengembalikan RM10 kepada Farah. Maksudnya wang baki lah. Oleh kerana barang itu tetap harga dia RM120, jadi kita pulangkan RM50 ni, kita pulangkan RM10. Maksudnya kita tolak. Maksudnya kita buat kat sini RM 50, kita tolak RM10. Ini kenapa cikgu tolak? Kerana cikgu nakkan tahu nilai voucher. So sifar 4. Ini bermakna harga barang tu ialah, kita tulis lagi sekali, RM RM40 tambah dua voucher yang kita tak tahu. Ini voucher dia. Kita boleh tulis sebagai anu, tapi cikgu nak bagi awak nampak, kita tulis sebagai kotak kosong. So kita tulis ni 120. Oleh kerana nilai wang ni kita tahu, kita akan bawa ke sana, kita akan tolak lah. Jadi kita tinggalkan voucher dua di sini. Dua voucher ni kita tak tahu. Jadi kita akan buat operasi songsangan. Maksudnya 40 ni kita bawa ke sana, jadi kita akan tolak. So kita tolak, kita tulis ayat dia 120. Kita tolak 40. Jadi kita tolak kat sini 120 tolak 40. So cikgu tak tulis cikgu tak tulis RM lah. So kita dapat sifar 2 tolak 8 tak boleh, dia menjadi 12. 12 tolak 4 8. Ini bermakna dua kotak kosong ni iaitu voucher. Voucher ni dua ni nilainya ialah RM80. Jadi kita tengok soalan lagi. Nyatakan nilai yang mungkin bagi setiap voucher. Dia ibarat dua voucher ni kita boleh katakan nilai dia sama. Jadi oleh kerana ada dua, RM80 ni kita bahagikan dengan 2. Jadi kita buat RM 80 bahagi 2. Kenapa bagi 2? Sebab ada 2 voucher. So kita buat RM. Berapa kali 2? 8. So kita tulis ni 4. Jadi 4 kali 2 8. Kita tolak, selesai. Sifar juga tak ada ni nilai. So sifar dan tolak, habis. Jadi nyatakan nilai voucher bagi setiap mungkin yang setiap nilai voucher yang mungkin. Jadi kita boleh tulis kat sini iaitu cikgu tulis 40 dan 40. So 40 tambah 40 bersamaan RM80. Jadi jawapan untuk soalan F ni kita tulis RM 40 itu RM 40. Maksudnya ada dua voucher yang sama nilai. Kalau tak sama nilai pun diterima lah. Sebab dia kata nyatakan nilai yang mungkin. Jadi asalkan nilai dia RM80. Jadi dengan itu
tamatlah sudah uji minda kita pada hari ini untuk muka surat 135 untuk soalan 9D hingga F. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.